Budi, awak kena present. Awak kena buat kes ni, okey? Sekarang ni saya nak Cik Ang yang handle kes saya. Sebab saya dengar 98% Cik Ang menang semua kes kat mahkamah. Kenalkan, inilah lawyer syariah tu. Budi. Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. Kawan saya Roy tu, pakcik dia tengah cari staf baru tau untuk legal executive. Aimi, Cik Syauki suruh pergi balai Tajuddin. Ada budak sangkut. Good luck, Budi. Thank you, Kak Sal. Dah praktis belum? Dah tu dah, cuma tak confident sangatlah. Kalau susah-susah sangat, baca je dari kertas. Ingat program-program kat mahkamah tu macam dalam TV ke? Semua tu baca dari kertas je. Ya ke? Kejap, Kak Sal. Hello? Oh, kejap. Mak saya. Oh, okey, carry on. Hello, Puan? Tahniah Cik Budi berjaya untuk interview hari itu. Oh, okey. Alhamdulillah. Terima kasih, Puan. Saya ada hantar offer letter. Cuma Cik Budi kena jawab dalam masa 7 hari, ya? Baik, faham. Boleh. Okey. Apa yang yes? Yes, for yogurt, Kak Sal. Saya suka sangat yogurt. Yogurt sedap. Ambil yogurt pun menjerit? Mestilah yogurt kot. Mak Budi okey? Oh, Mak okey. Okey. Tu, yogurt Cik Ang. Oh, yes, of course. I'm so happy sebab Cik Ang dah start ambil probiotics. Sebab bagus untuk pencernaan makanan. Kan? Okeylah, mahkamah pun dah tunggu. Saya better pergi panggil Cik Ang. Okey? Okey. Jangan lupa datin Julie. Yes, of course. Okey. Cik Ang? Cik Ang? Yuhu, Cik Ang. Ya, Budi. Tidur ke? Taklah. I'm meditating. Oh. Anything? Saya dah remind semua saksi yang Fendi bagi nama tu dekat WhatsApp semalam dan juga pagi ni, just in case. That's good. So, are you ready? No lah, Encik Ang. Oh, no. This is part of your training. Yelah. Boleh tak Budi bagi saya 30 minit sebab saya nak ada benda nak kena settlekan sikit ni. 30 minit? Encik Ang, sekarang dah nak pukul 8 ni, nanti tak sempat. Tak apa. Kita boleh discuss dalam kereta, ya? Okey, kalau macam tu kita gerak dalam 10 minit boleh tak, Encik Ang? Sebab tahulah nak pergi mahkamah ada simpang yang jam tu kan. Lepas tu Encik Ang drive slow pula. Nanti kita discuss dalam kereta. Boleh tak? Memandangkan Encik Ang suruh saya bentangkan kes ni as part of my training. So kalau boleh saya tak nak lambat, saya nak awal boleh? Budi, okey. Okey, 10 minit dah. Encik Ang, 10 minit lagi kita gerak, okey? Boleh ya? Yes.
Alright? Thank you. Cik Ang, nanti lambat. Cepat sikit. Cik Ang, kita ada 5 minit je ni. Budi. Saya nak pergi toilet lah. Really? Ya. Saya kena lemah, saya nak pergi toilet sekejap. Sorry. Cik Ang, tak apalah. Tak apa. Cik Ang pergi toilet. Saya kutip ni. Tak apa, it's okay. Saya kutip. Jangan lama sangat tau. My notes. Pihak plaintiff, Encik Effendi bin Aziz, diwakili pengacara Encik Azlan Ang, melawan pihak pembelaan HS International, diwakili oleh pengembela Encik Kalsum. Seperti yang saya arahkan case management dulu, saya nak dengar opening statement daripada pihak-pihak secara ringkas sebelum kita mulakan dengan saksi-saksi. Boleh kita mulakan sekarang? Maaf Tuan Hakim. Boleh kita mulakan sekarang? Ya, boleh. Tuan Magistrate. Tuan Hakim. Oh, sorry. Tuan Hakim. Saya Budi Ariana dari Tuan Ang dan Rahimin mewakili plaintiff Encik Effendi Aziz. Tuntutan plaintiff dalam tindikan yang ditetapkan untuk pembicaraan penuh pagi ini. Pihak defendant HS Beauty. Pihak pembelaan HS Beauty yang diwakili oleh Encik Kalsum, tuntutan plaintiff adalah untuk pelanggaran kontrak kerana menamakkan perkhidmatan Encik Hamid. Saman sebanyak RM500,000 kerana menamakkan perkhidmatan Encik Hamid. Encik Effendi. Encik Hamid bin Effendi tanpa notis. Encik Effendi bin Aziz. Sorry. Encik Effendi Aziz, bekas pekerja HS Beauty. Apa yang kami akan buktikan hari ini adalah beliau dihentikan dengan tidak adil ataupun unfairly dismissed dan Panggil saksi pertama. Oh, okey. Saya akan memanggil saksi pertama kami iaitu Encik Effendi. Encik Hamid. Saksi pertama Encik Hamid. Saksi pertama kami Encik Hamid. HS Beauty. Encik Hamid daripada HS Beauty. Morning Kak Sal. Sampai pun. Min, kau ada... Wish, ngantuk teruk tu. Tak tidur ke semalam? Tak boleh tidur lah Kak Sal. Sekejap. Macam kenal je bau ni. Kau ada tetamu. Ellie? Tiffany? Rosie? Oh, no. Pergilah tengok kat atas tu. Baby, you betul ke nak saman I? You nak saman I?
Hai. Okey. Soalan pertama. Encik Hamid, sebelum ni buat apa dekat HS Beauty? Saya sebagai pegawai pemasaran. Okey. Dah berapa lama Encik Hamid kerja dekat HS Beauty? 6 tahun. Dari umur? 27. 7. Mula-mula Encik Hamid kerja sebagai apa? Saya start dari exec admin. Lepas tu? Lepas tu saya naik senior sampai sekarang. Bagus. Maknanya Encik Hamid ni sangat setia dengan syarikat HS Beauty. Tanya soalan relevan. Tanya soalan relevan. Masa tu memang setia lah kan? Sebab sayang kot. Yelah, sebab takkanlah kita tak setia dengan syarikat yang kita dah kerja selama 6 tahun. Betul tak? Betul kan? Kan? Betul kan? Okey, kalau diberi peluang sekali lagi, Encik Hamid nak kerja tak dengan HS Beauty? Kalau mereka pujuk saya pun, saya tak nak. Tak nak? Dengan izin Tuan Hakim, saya akan teruskan dengan pemeriksaan utama. Okey. Thank you. Bukan I nak saman you. Tapi klien I tu Datuk Julie. I represent dia je. But still you kena protect I. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Sial, kau pengen macam tu. Go away! Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Effendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu. Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I. Especially Insta famous, Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak gom saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defendant iaitu HS Beauty. Laju nak gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Nak jual beritahu aku yang kakak dia dah balik. Takkan kau tak ingat? Oh ya. Oh, yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedih mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya kan Haji Hamdan? Kau tadi pasal sengaja tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astro Ria dan Astro Go. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku.
Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey? Sial, kau pengen macam tu. Go away! Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Ya, teruskan. Cik Hamid, adakah Cik Hamid diberhentikan daripada HS Beauty? Saya diberhentikan notis 24 jam. 3 tahun yang lepas. Right. Atas sebab apa? Saya merosakkan imej syarikat. Apa yang Cik Hamid lakukan sampai rosak imej syarikat tu? Masa tu, isteri adik saya datang ke rumah saya sebab dia ada buat bisnes biskut dengan saya. Semua peralatan biskut ada kat rumah saya. Sebab rumah dia sempit, tak boleh nak letak oven yang banyak. Jadi jiran saya ni, dia tak puas hati, dia buat report ke pejabat agama. Dan saya kena tangkap haluan. Bila syarikat dapat tahu, lusanya saya dapat notis 24 jam berhenti kerja. Sedangkan saya baru dituduh, belum lagi jatuh hukum. Jadi masa tu Cik Hamid tak explain pada syarikat? Saya tak diberi peluang. Saya disuruh untuk pack barang je. Itu saja, Tuan Hakim. Terima kasih. Betul ke? Tu je awak dibuang kerja? Ya. Menurut surat notis berhenti kerja, sebab keduanya adalah kedatangan kerja tidak memuaskan. Mengikut punch card dan rekod kedatangan syarikat, Encik Hamid lambat datang ke kerja. Kadang-kadang 4-5 jam lambat. Ada pernah beberapa hari yang berlaku. Saya buat sale hari-hari. Banyak kali saya dapat top achiever. Saya cuma tak punch card je. Punch card tu satu polisi syarikat. Setuju ke tak yang Encik Hamid dah langgar polisi syarikat? Batan, pihak defendant tak kemukakan bukti punch card. Ini semua adalah hearsay. Tuan, anak guam saya akan sediakan punch card sebagai exhibit. Cik Kasum, pastikan ada. Rumah saya dekat dengan tempat saya buat sale. Office pun jauh. Lagipun, minyak pun berkira. Memanglah saya takkan punch card. Soalan saya mudah. Setuju ke tak yang Encik Hamid dah langgar polisi syarikat? Bukan I nak saman you. Tapi klien I tu Datin Julie. I represent dia je. But still you kena protect I. Look, you yang cari pasangan dia kan? You tuduh dia buat plastik surgery, lepas tu you keluar dengan husband dia. Memang dia saman you lah. Mana ada? You ni memang tak appreciate I kan? Dah lah skandal sana sini. Hancur tau hati I ni. Hancur. You pun sama je. B, I nak you drop sama ni. Sorry. Ni bukan decision I. Serius ke, B? Ya. Then you bagi tahu dia, I akan saman dia balik. And you juga. And you, I akan sebarkan nama you saman girlfriend sendiri. Tak malu. Soalan saya mudah je, Encik Hamid. You punch card ke tak? Tak. Tiada lagi soalan, Tuan Hakim. Tadi Encik Hamid dirujuk dengan company handbook, betul? Betul. Okey. Tuan, saya lampirkan di sini Exhibit A. Employee Handbook untuk syarikat HS Beauty.
Saya bacakan di sini ya, klausa 34. Klausa 34. Seorang pekerja yang melakukan kesalahan besar harus diberi peluang untuk membela diri semasa sesi domestic inquiry untuk syarikat. Adakah Encik Hamid diberikan oleh syarikat peluang untuk membela diri? Tak ada pun. Yang saya dapat tahu daripada bos HR, Cik Bella bos besar dah tahu yang saya dituduh haluat di pejabat agama. Dan saya diarahkan untuk pek barang dan keluar. Encik Hamid, adakah Encik Hamid disabit bersalah untuk tuduhan berhalwat di Mahkamah Syariah? Tidak. Saya cuba terangkan. Tapi dia cakap Cik Bella tak nak dengar. Lagipun bukan saya seorang je yang kena buang kerja. Rakan kerja saya Cik Lala pun dibuang kerja sebab solat di luar waktu rehat. Bantahan. Hearsay. Kau putus je lah dengan si Nabi Love tu. Lepas tu kau cari yang lain. Kau kan banyak spare part. Ish, tapi dia hot lah kak. Hot apanya? Carilah yang elok-elok sikit. Yang boleh bawa jumpa Lydia dengan Maiman. Ini tak apa-apa. Alas lah. Min. Itulah. Gatal sangat. Mana gatal? Terus anak saya nak buat macam mana? So, kau nak buat apa sekarang? Ang dia cakap apa-apa tak? Pasal Syauqi? Tak ada. Tapi Kak Sah adalah cakap apa-apa dengan dia. Dia cakap apa? Dia cakap, jangan menyibuk. Tapi Kak Sah cakap je lah apa yang terpendam dalam hati ni. Tapi dia diam je lah. Kak Sah dia okey ke? Tak lah. Dia tu kan skema sikit. Itulah pasal dalam kerja kita ni, handle orang macam Syauqi tu nak buat macam mana? Tak apalah. Nanti Kak Sah try lah psycho dia sikit. Ini setuju atau tidak boleh menggalakkan maksiat? Kami tak galakkan maksiat. Kami cuma mahukan pengalaman kelamin suami isteri itu jadi lebih bagus. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Sial kau pengen macam tu. Go away. Kamera ni kat mana bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Effendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu? Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I. Especially Insta famous, Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Lepas tu macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak agong saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defending iaitu HSBT. Laju nak gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Najwa beritahu aku yang kakak dia dah balik. Takkan kau tak ingat? Oh ya. Oh yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedih mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya kan nak jumpa Hamdan? Kau tadi pasal sengaja tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astro Ria dan Astro Go.
Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Sial, kau pengen macam tu. Go away. Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Oi, Ang. San. Ya. Kau dah boleh masuk mahkamah dah? Pelan-pelan lah. Maknanya dah boleh lah. Tengah usaha ni. Ada orang dah tak ingat dah, bro. Yelah, kot. Budi, ni Ehsan. Ehsan dia timbalan penawar raya untuk Bandar Merah. Dia ni hebat ni. Ni Budi, kami punya junior lawyer baru. You take note dengan Ang ni tau. He's a very good lawyer. Civil, criminal. Boleh katakan semualah. Cuma sejak dia tak ada ni je. Boleh katakan semua kes I menang. Mana ada. Nice to meet you, Encik Ehsan. Encik Ang, saya pergi toilet kejap. Okay, baik. So, Karina dah belah dah? Karina dia join Yuya dengan George. Oh, so maknanya sekarang tinggal kau dengan Rahimin je lah? Aku Rahimin tu dengan budak junior tu. Okey. Bro, aku nak tanya kau sikit. Betul ke Rahimin sekarang kerja dengan Shoki? Betul. Kau kenal kan Shoki itu siapa? Tahu. Macam mana? Betul ke sekarang ni korang eksklusif dengan Shoki tu? Tak ada. Mana ada eksklusif? Tak ada dah. Kita ambil juga kes-kes lain. Betul ni? Betul. Ya. Jadi maknanya korang masih lagi boleh ambil kes-kes macam biasalah? Macam biasa. Okey lah. Tak adalah, aku bukan apa. Cuma hari tu aku dah rekomenkan si Rahimin tu untuk jadi peguam pada satu klien ni. Okey. Tapi ada orang cerita kat aku yang Rahimin ni sekarang dia cuma ambil job-job yang ataupun kes-kes yang besar je. Tak apa, kau call je. Memang kita ambil je. So maknanya aku boleh rekomen baliklah firman korang. Boleh, please do. Please. Alright, okey. So, okey bro. Okay. Aku ada kes ni, jumpa kau Okay. Bye. Jadi, sebagai pengurus sumber manusia, adakah Puan Mala bertanggungjawab menamatkan perkhidmatan Encik Effendi Aziz? Ya, saya yang isu surat. Boleh ceritakan macam mana proses berhenti kerja yang dilakukan terhadap Encik Effendi ketika tu? Saya dapat tahu Cik Effendi dituduh merogol. Atas perbincangan dan arahan pihak atasan, Cik Effendi telah dipecat serta-merta. Kami perlu menjaga keselamatan pekerja kami. Maksud Puan Mala, tiada siasatan dalaman yang Puan Mala buat? Tiada. Ada bagi ganti rugi pemberhentian kerja tanpa notis? Tak ada. Kenapa? Kesalahan Encik Effendi adalah sangat besar. So kami boleh memecat dia serta-merta tanpa notis. Tiada lagi soalan. Exhibit A, Employee Handbook, HSBT. Mana-mana pekerja yang disabit bersalah dengan apa-apa kesalahan jenayah boleh dibuang kerja serta-merta tanpa sebarang notis atau siasatan dalaman. Betul? Betul. Adakah Puan Mala tahu semasa Encik Effendi dibuang kerja tu, beliau hanya dituduh dan belum lagi disabit kesalahan. Sekarang pun, perbicaraan kes Effendi masih lagi berjalan di Mahkamah Jenayah. Belum lagi disabitkan apa-apa hukuman. Puan Mala tahu tentang itu? Ya, saya tahu. Macam saya cakapkan tadilah, kami menjaga keselamatan para pekerja kami. Kalau Cik Effendi didapati bersalah,
kami akan dituduh tak menjaga keselamatan para pekerja kami. Kalau dia tak disabitkan kesalahan, macam mana? Itu risiko dia. Saya nak confirm balik ya. Saya baca di sini ya. Mana-mana pekerja yang disabit bersalah. Saya ulangi ya. Mana-mana pekerja yang disabit bersalah dengan apa-apa kesalahan jenayah boleh dibuang kerja serta-merta tanpa sebarang notis atau siasatan dalaman, betul? Ya, betul. Bukan dituduh bersalah dengan kesalahan jenayah. Tapi saya diarah oleh Madam Bella. Saya CEO HS Beauty. Kita jual produk kosmetik Islam yang menggunakan produk habatus sauda sebagai ingredien utama. Boleh Puan Bella terangkan kenapa Encik Afendi ditamatkan perkhidmatannya? Syarikat perlu jaga reputasi syarikat Islamik yang syarikat bawa. Tapi Encik Afendi dah cemarkan reputasi syarikat. Jadi Puan Bella adalah orang bagi arahan untuk menamatkan perkhidmatan Encik Afendi Aziz di HS Beauty? Ya. Kenapa? Satu, syarikat kami berpegang kepada prinsip-prinsip Islam dan produk kami semuanya halal. Oleh sebab itu, syarikat kami perlu menjaga imej syarikat demi mendukung syariat Islam. Itu tanggungjawab ya dalam dunia internet. Walaupun seseorang tu belum disabit bersalah. Tapi kalau orang ramai dapat tahu yang saya simpan lelaki yang dituduh merogol, impak dia pada syarikat sangat besar. Saya fikir safety pekerja. Takkanlah saya nak biarkan orang yang dituduh merogol berjalan-jalan di koridor syarikat. Ini demi keselamatan pekerja. Tiada lagi soalan, Tuan. Boleh Puan Bella cerita kenapa Encik Afendi ni diberhentikan kerja? Macam saya cakap tadilah. Saya cakap lagi sekali kat sini. Sebagai pemilik syarikat, saya kena pastikan kebajikan pekerja saya terjaga. Seperti mana Puan Bella jaga kebajikan Cik Wani dan juga Cik Lala? Bantahan. Soalan tak relevan. Pandangan ditolak. Teruskan. Syarikat HS Beauty ni syarikat yang berlandaskan agama Islam. Ya. Jadi produknya, salah satu produk utama dia adalah habatus sauda. Ya, habatus sauda tu makanan sunnah. Tak silap saya, habatus sauda ni dalam bahasa Melayunya adalah jintan hitam. Betul? Betul. Boleh tak berkongsi dengan mahkamah apa kelebihan produk ni? Habatus sauda ni, dia ada omega 3, omega 6, boleh kuatkan organ dan juga boleh elak serangan jantung. It's very good. Dia boleh kurangkan ataupun turunkan paras kolesterol dan kawal tekanan darah. Wow, bagus Tuan, dilampirkan exhibit C. Ini adalah salah satu pamphlet keluaran syarikat HS Beauty. Saya bacakan di sini. Dalam pamphlet ni menyatakan yang malam Jumaat, habatus sauda boleh menaikkan nafsu syahwat. Betul ke ni? Ya. Saya baca lagi. Kandungan atau habatus sauda ni bagus untuk, open quote, mati pucuk dan lemah tenaga batin. Close. Merangsang kekuatan seks dan mempertingkatkan hormon lelaki. Objection. Apa relevan ni? Ini relevan pasal imej syarikat ni berlandaskan agama Islam. Encik Ang, seks adalah penting dalam hubungan kelamin suami isteri dan penting untuk mengukuhkan hubungan suami isteri, tak kiralah agama apa. It's human nature. What's your point?
Dalam pamphlet ni cakap, kalau nak alami malam pertama setiap malam, tak ada pun kata untuk siapa. Suami isteri ataupun tidak. Maknanya yang belum kahwin bolehlah makan. Cik Ang, apa poin awak ni? Cepat sikit. Ya, Tuan. Ini bermakna produk ni untuk sesiapa sahajalah. Bukan sahaja untuk mereka yang beragama Islam. Produk ni tak ada limit pun untuk orang Islam. Sebab dia berteraskan habatus sauda. Ya, maknanya sesiapa sahajalah. Ini setuju atau tidak boleh menggalakkan maksiat. Kami tak galakkan maksiat. Kami cuma mahukan pengalaman kelamin suami isteri tu jadi lebih bagus. Apa salahnya? Takkan dalam Islam tak ada seks? Yalah, tapi setuju atau tidak, produk ini bukan berimejkan Islam. Untuk pengetahuan Encik Ang, produk saya ni halal. Ada logo halal ke? Objection. Tiada lagi soalan. Kita kena drop lah kes Nabil Love tu. Why? Sebab dia nak count to Sudatin. You ni lawyer I ataupun lawyer Nabil Love, ha? Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Gila, komprehensi tu. Go away. Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Effendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu? Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I, especially Insta famous Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak agong saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defending itu HSBT. Laju nak gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Najwa beritahu aku yang kakak dia dah balik. Takkan aku tak ingat? Oh ya. Oh, yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedih mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya kan nak jumpa Hamdan? Kalau dia pasal sengaja tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astoria dan Astro Go. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Gila, komprehensi tu. Go away. Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please?
darling. I've been waiting for your call. Ya, Datin. Datin free tak nak discuss sekejap? Yeah, free. You can talk. I think you kena drop lah kes Nabil Love tu. Why? Sebab dia nak counter su Datin. I don't care. I won't drop the case. Tak kisahlah dia nak counter sama I ke apa. Tapi Datin... Darling, you need lawyer I ataupun lawyer Nabil Love, huh? Lawyer Datin. So just do what I said. This girl, macam-macam dia fitnah I tau. Dengan dia goda Datuk lagi. Tapi dia tak kahwin pun dengan Datuk kan? Still. So by the way, how progress kes cerai I macam-macam nak tuntut dekat Datuk Arsyad. Where's your lawyer? Kata nak contact I. Dia kat kau hari ni. Nanti dia akan call Datin. Please ya. Thanks, darling. You're welcome. So, bila dia suruh awak report duty? Bulan depan. Wow, congrats sayang. Thank you. Awak lah. Bukan saya. Roy lah. Actually, I invite dia join kita makan sekali. Okey Kak Tu, boleh saya cakap thank you depan-depan? Kan. Tapi itulah, patutnya dia dah sampai dah ni. Tak apalah, saya call sekejap ni pun dia. Roy! Lambatnya. Sorry lah lambat. Jam. Jam lah, macam biasalah alasan dia. You Roy? Ya? Ni Roy? Inilah Roy yang tolong awak tu. Girl. Roy. Thank you. Thank you. Congrats. Sebab pakcik I memang cari orang girl. Roy. Of course. I mati-mati ingat you lelaki. Oh, Rohayah sebenarnya. Betul lah kan? Janganlah. Tu nama bukan glamour. Okeylah, boleh panggil Roy, boleh panggil Hayah. Roy Hayah memang nama kat IC kan? Dah Roy, makan. Boleh lah, aku lapar ni. Makan je lah Boleh makan lah. Makan lah. Minum apa makan? Pakai tangan je lah. Kau okey boleh. Tak rasa pula. No. Ni asal diam je ni. Awak tak pernah cakap pun yang Roy tu perempuan. Saya tak pernah cerita ke? Saya assume awak tahulah. No. Manalah saya tahu. Roy kot. Roy tu kira salah seorang engineer yang gempak tau. Dia study kat US kot. Tapi kan, walaupun dia gempak kan, dia humble je. Kat tempat kerja tu, kalau kerja dengan dia tu nak tergelak je lah kerja. Roy. Tapi kalau pasal kerja, dia serius tau. Ni asal ni. Tak ada apa-apa lah. Awak jealous ke? Taklah, mana ada. Tak payah nak jealous sangatlah. Roy tu geng-geng je lah. Encik Ang, boleh teruskan dengan hujah? Ya. Ya. Tuan Hakim. Dua sebab yang kenapa HS Beauty mempertahankan dan mereka terpaksa menghentikan khidmat anak guam saya Encik Effendi Aziz serta-merta tanpa mematuhi undang-undang, akta pekerjaan dan juga peraturan syarikat. Sebab pertama,
keselamatan para pekerja. Kerana risaukan Encik Effendi mungkin melakukan jenayah yang sama terhadap pekerja perempuan yang lain. Sebab yang kedua, Encik Effendi dibuang kerana beliau dituduh merogol sekaligus mencemar imej syarikat yang Islamik yang menjual produk-produk halal. Syarikat yang meraih keuntungan sebanyak 33 juta ringgit setahun ini mengambil sikap acuh tidak acuh dalam melaksanakan undang-undang buruh. Ini membuka ruang untuk para majikan di luar sana untuk menghentikan para pekerja mereka sesuka hati tanpa ada soal siasat dengan teliti. Malah pihak kami telah membawa ke hadapan sebagai saksi para pekerja yang sebelum ini telah diberhentikan pekerjaan tanpa sebab. Roy tu dah minta tolong uncle dia sampai awak dapat kerja dah. Faham. Sayang cepat eh. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Sial, komprehensi tu. Go away. Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Effendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu. Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I. Especially Insta famous, Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak gom saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defending iaitu HSBT. Laju gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Najwa beritahu aku yang kakak dia dah balik. Takkan tak ingat? Oh ya. Oh, yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedih mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya kan nak jumpa Hamdan? Kalau dia pasal sengaja tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astoria dan Astro Go. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Sial, komprehensi tu. Go away. Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Tuan Hakim, anak guam saya ni, beliau telah dianiaya oleh bekas teman wanitanya sendiri di atas tuduhan merogol. Encik Effendi tak bersalah. Tetapi
HS Beauty telah menjatuhkan hukuman terhadap beliau sebelum disabitkan kesalahan oleh Mahkamah Jenayah. Kita mesti ingat ya, seseorang itu adalah tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Tuan Hakim, ini adalah hanya untuk menutup kesalahan syarikat HS Beauty. Itu saja. Kononnya Encik Effendi ni mencemarkan imej Islamik yang dibawakan oleh syarikat HS Beauty. Imej Islamik apa ya? Saya sendiri kurang jelas. Apa yang saya nampak HS Beauty ni cuma sebuah syarikat kosmetik sahaja yang menjual produk yang mempunyai kandungan jintan hitam atau dalam bahasa Arabnya habatus sauda. Ini semua hanya strategi yang diberikan branding Arabik agar mudah dijual bagi pengguna Islam. Tapi adakah produk mereka ini yang diberikan nama enak benar-benar memberi nama yang baik bagi agama Islam? Enak boleh menaikkan hawa nafsu, merangsangkan kekuatan seks. Dan Tuan Hakim, memanjangkan saiz zakar. Apakah ini halal atas nama Islam? Macam mana Puan Bella boleh kata yang syarikatnya membawa imej Islamik? Intipati tuntutan kami amat mudah. Setelah bekerja lebih 13 tahun, Encik Effendi merasakan dirinya teraniaya oleh majikannya sendiri. Tanpa diberi ruang untuk mempertahankan dirinya, Encik Effendi telah dibuang tanpa sebab kukuh dan paling penting di sini tidak mengikut prosedur yang betul. Dengan ini, saya mewakili anak guam saya, Encik Effendi Aziz, menuntut syarikat HS Beauty untuk memohon maaf secara terbuka kepada beliau, menyediakan surat rekomendasi pekerjaan baru dan juga menuntut bayaran papasan sebanyak RM500,000 sebagai ganti rugi. Jumlah RM500,000 ini sangat... Encik Ang kan tiba-tiba dia gempak gila masa dekat kau kan. He's so charismatic. Semua dekat kau semua percaya dia cakap apa. Lepas tu owner company tu kan terus macam... sayang kejap Hello? Hello Cik Budi. Saya daripada Top Energy. Kami dah hantarkan email beberapa hari lepas. Cik Budi dah tengok? Ada. Saya dah dapat. Tapi tak sempat sign lagi. Nanti saya check balik. Okey, nak remind je. Make sure submit before closing. Okey. Baik Puan, terima kasih. Siapa tu? Company ONG tu, dia suruh saya remind sign offer letter. Lah, awak tak sign lagi ke? Tak sempat lah. Saya busy trial. Sign lah cepat. Okey, nanti saya sign lah. Tak boleh macam ni sayang. Roy tu dah minta tolong uncle dia sampai awak dapat kerja dah. Faham. Sign cepat Okey. Malu saya dengan Roy nanti. Saya kena ucapkan dah bertahniah. Pasal awak boleh masuk mahkamah. Dan kedua, kerana menang. Thanks to you, Doc. And thanks to this. Saya mula tak nak ambil, Doc. Tapi saya tak ada pilihan. Encik Ang rasa lebih tenang? Tenang setenang-tenang. Good for you. Tapi, macam yang saya cakap lah. Saya tak galakkan makan tranquilizer ni. Pasal dia banyak side effects. Ini untuk short term saja, Encik Ang. Saya faham. Meditasi, sembahyang, itu lebih elok untuk hidup yang lebih sihat. Encik Ang. Dok, jangan risaulah. Saya ambil ni sekali je. Saya bengang sikit dengan awak. Why? Saya yang patut bengang dengan awak kot. Why? Yelah sebab awak tak bagi tahu yang Roy tu perempuan. Oh my God, Budi. Roy tu, dia macam one of the guys je tau. Faham tak? Awak tak perlu nak jealous pun dengan dia. Datuk apa cerita? Saya jantung. Datuk Arsyad bunuh diri. Orang kata dia orang jumpa dia tergantung kat bilik.
Ni Budi, staf baru I. Hai, I follow you kat Instagram. Whatever. Kesian budak tu. Baru je masuk kerja dah kena buat macam-macam. Sama madu lah, CV lah, dadah lah. Kalau tak itu korang dah paksa dia buat syariah kan? It's part of our training.